Hai guys, Assalamualaikum. Selamat datang ke SRTV. So, update lagi kita bagi ya untuk perkembangan terbaru untuk Sabah FC kali ini. Dan aku rasa antara update yang aku mau share dengan kamu, sudah pasti ramai yang tahu akan keberadaan dua pemain yang digambar ni yang menjadi tanda tanya lah. Sekejap okey, sekejap tidak, sekejap masuk, sekejap tidak. So, akhirnya kita telah mendapat satu berita yang cukup bagus di mana ini macam biasalah, macam mana kamu tahu kalau aku selagi tidak ada confirmation daripada Sabah FC sendiri mengenai keberadaan pemain-pemain Sabah FC sama ada akan meneruskan kontrak bersama Sabah FC ataupun akan join Sabah FC, aku tidak akan buat share tu, tapi aku akan buat benda tu under rumours. Tapi untuk video kali ini, aku ingin berkongsi dengan kamu tentang keberadaan kedua pemain ini yang telah sah bersama Sabah FC, di mana kedua-dua pemain ini telah berada di training ground. Okey, ini adalah gambar tersebut, antara gambar yang telah di-share di mana Sabah FC telah upload gambar ini di Facebook page mereka pada 12 jam yang lalu sewaktu video ini direkam lah. So kita nampak ada Amri di situ, ada juga Sadil di situ, dan kalau kita tengok muka memang nampak dia bersungguh-sungguh dan nampak gembira lah. So ini adalah satu perkembangan yang cukup bagus dan aku memang menantikan juga keberadaan mereka bersama pasukan Sabah FC. Even di Melayan Tiger fans pun ada mengeluarkan diorang punya share mengenai status Sadil dan juga Amri yang akan stay bersama Sabah FC. So ini sekali lagi, kalau kamu mau tengok transfer rumours terkini untuk bola sepak tempatan kita, kamu boleh tengok di Facebook Melayan Tiger fans. So diorang ni memang up to date jugalah. Aku pun suka tengok konten-konten diorang ni, memang boleh dikatakan cukup reliable. So selain daripada bukan perpindahan, kekalnya dua pemain ini bersama Sabah FC, iaitu Amri dan juga Sadil, kita masih ada beberapa lagi kota yang perlu diisi untuk pemain import. Perlu diingatkan, kota import maksimum sekarang adalah 9 pemain import, di mana 5 boleh berada di padang dan 1 berada di bangku simpanan untuk membuat penggantian lah sekiranya perlu. Tapi tidak semua klub wajib untuk mendapat 9 pemain import. Dan ada ura-ura juga mengatakan di sini bahawa ada lagi 3 pemain yang cuba Sabah FC bawa masuk ke klub kita lah, tapi sama ada pasti ataupun tidak, itu tidak tahu lagi. Di mana nama yang very familiar yang pernah aku keluarkan di video-video aku sebelum ni, iaitu Hamilton dan juga Chantia, masih lagi menjadi sebutan di kalangan peminat Sabah FC bahawa mereka mungkin akan melengkapkan kota pemain import Sabah FC bagi saingan Liga Super tahun ni. Cuma again, itu adalah rumours, tidak ada apa-apa update lagi daripada Melayan Tiger fans sendiri pun mengenai keberadaan dan juga kemilikan Sabah FC untuk mendapatkan kedua pemain ini. Dan seterusnya adalah satu pemain yang aku rasa semua peminat Sabah FC juga tahu, yang beliau ni pun memang, kalau aku nak silap, dia memang waktu musim lepas ada bersama Sabah FC latihan sahaja, bukan dalam padang waktu permainan apa semua. Itu Amir Abda, itu pemain daripada Mesir. So 3 nama tersebut tu masih lagi menjadi perbualan di kalangan peminat Sabah FC. Tapi again, Malayan Tiger fan tidak membuat sebarang update lagi mengenai ketiga-tiga pemain ni, dan juga even Sabah FC pun tidak membuatkan sebarang status mengenai ketiga-tiga pemain sini. So setakat ni alhamdulillah, nama yang kita mahu untuk kekal berada di Sabah FC itu Amri dan juga Sadil sekarang berada di training ground berlatih bersama-sama pasukan pemain-pemain untuk Sabah FC bagi saingan Liga Super tahun ni lah. Seterusnya guys adalah sedikit update mengenai friendly match yang bakal berlaku di Thailand, di mana pasukan Sabah FC kita akan pergi ke Thailand pada 27 Januari nanti. Waktu video ini dirakamkan adalah 25 Januari ya. Video ini dirakamkan 25 Januari. So 2 hari lepas tu nanti Sabah FC akan berangkat ke Thailand bagi menjalani latihan friendly match yang akan dilakukan di, tak tahu lagi lah di mana, stadium mana, klub mana yang mereka akan tentang. Tapi yang pasti ada 2 klub sekarang ni. Di video sebelum ni aku cuma menyatakan 1 klub sejak yang Sabah FC akan friendly match, tapi bila aku buat pencarian, sebenarnya ada 3 klub yang akan Sabah tentang untuk friendly match di Thailand ni. Itu satu adalah Seoul FC Seoul daripada Liga Utama Korea, sekali lagi OB daripada Liga Denmark, dan seterusnya adalah salah satu klub daripada Liga Utama Thailand sendiri. Tapi yang confirm sekarang ni adalah 2 saja, iaitu FC Seoul dan juga OB. Cuma FC Seoul kita tak tahu berapa hari bulan perlawanan itu akan dilangsungkan. Untuk OB pada 3 hari bulan 2, dan seterusnya adalah salah satu klub daripada Liga Utama Thailand. Tidak tahu klub apa yang bakal kita tentang dan berapa hari bulan perlawanan itu akan dilakukan. So sekali lagi,
adalah merupakan satu 3 perlawanan yang cukup menarik. Aku boleh katakan ini adalah way above kita punya league lah. Tapi apapun, satu perlawanan yang menarik di mana kita boleh menimba ilmu daripada klub-klub tersebut. Dan of course, tujuan utama OKS adalah untuk menguji pemain import yang ada sekarang ini dan juga keserasian pemain-pemain yang baru diambil dan juga keserasian pemain-pemain yang ada sekarang ini bersama Sabah FC. Itu adalah target utama OKS untuk 3 perlawanan persahabatan ni lah. So hopefully OKS jumpa apa yang dia cari. Hopefully pemain-pemain kita dapat rentak yang cuba diterapkan oleh OKS bagi menerajui Liga Super yang tidak lama lagi bakal bermula. Dan okey guys, seterusnya aku ingin share dengan kamu sekali lagi mengenai kesebelasan utama yang bakal Sabah FC pamerkan di friendly match dan mungkin juga akan digunakan untuk saingan Liga Super nanti. Aku membuat disclaimer di sini. Ini adalah pandangan aku sahaja. Ini adalah aku rasa apa yang akan OKS letak untuk kesebelasan utama kita nanti. Bukan aku cakap benda ni betul, bukan aku cakap aku betul. Okay, again, ini adalah pandangan aku sahaja. Dan kamu boleh letak pandangan kamu pula di ruang komentar di bawah mengenai pilihan kesebelasan utama dan juga formasi yang bakal aku share dengan kamu je lah. So, ini juga aku akan share dengan kamu mengenai depth squad kita juga. Selepas aku kongsi pemain-pemain yang berada di padang untuk kesebelasan utama, aku akan share dengan kamu juga mengenai depth squad kita, di mana sejauh mana dalamnya depth squad kita, sejauh mana kemampuan kita untuk membuat rotation dan sejauh mana rotation kita tu masih mampu untuk mengekalkan momentum pasukan Sabah FC. So jom kita mulakan. So ini adalah kesebelasan utama yang aku rasa akan jadi untuk perlawanan persahabatan ni dan juga of course untuk saingan Liga Super. Okey, kalau gambar ni kecil, aku minta maaf. Nanti lepas edit ni aku akan cuba kasih besar dia lah supaya senang kamu nampak. Di mana formation yang yang aku pilih untuk perlawanan ni adalah dua formation 4-3-3. Yang satu lagi formation pun 4-3-3 tapi placing player tu agak berbeza. So yang satu lagi adalah yang ini kita lebih menggunakan dua defensive midfield. Okey, tapi lebih diutamakan untuk Pak Tisu lah untuk menjaga 4 pertahanan Sabah FC, dan satu lagi adalah menggunakan satu defensive midfield saja di mana 2 player berada di bahagian hadapan untuk membantu 3 penyerang kita. So ini ada perbezaan dia di mana macam kamu nampak situ Stuart dan Telmo akan membantu 3 penyerang kita, dan ini adalah satu lagi position di mana Pak dan Telmo akan membantu 4 defender kita. So ini terpulang lah. Aku rasa ini mungkin akan diguna dan terpulang dengan intensity match tersebut. Tapi yang paling pasti aku rasa beginilah yang ni. 4-3-3 ni di mana kita tengok situ Daniel, Gabriel, Dominic dan Rizal akan menjadi benteng utama kita, di mana goalkeeper aku rasa sampai masa sudahlah aku punya opinion di mana aku lebih mau tengok Damien daripada Apek berada di gawang gol sekarang, oleh kerana dia adalah merupakan satu future prospect yang cukup bagus dan juga telah mempamerkan satu persembahan yang cukup bagus. So dia layak untuk diberi minit permainan yang cukup tinggi untuk memberikan lagi dia punya pengalaman dan juga konsisten untuk tiap permainan yang bakal dia tempuhi. Dan seterusnya untuk midfield adalah Pak, Telmo dan juga Stewart, di mana perubahan di situ adalah Telmo selaku pemain baru untuk berada Sabah FC dan Pak Stewart kekal untuk mengemudi di bahagian tengah pasukan Sabah FC. Dan seterusnya adalah 2 muka baru untuk Sabah FC di bahagian hadapan kita, iaitu Injoku dan juga Darren, ditemani oleh pemain yang tidak lain tidak bukan dan kita gembira dia terus bersama kita, iaitu Sadil, untuk mengemudi bahagian serangan kita. Dan second formation yang aku share dengan kamu tu tidak ada bezanya, cuma itu saya begitu di awal tadi, sama ada kita mau membantu di bahagian hadapan atau kita lebih mau membantu di bahagian bawah. So itu again terpulang untuk apa yang OKS mau ada ataupun cuba terapkan di dalam perlawanan tersebut. Dan seterusnya guys, aku mau share dengan kamu pula mengenai depth squad kita, rotation, berapa jauh rotation kita boleh lakukan untuk perlawanan kita yang akan datang. So inilah dia guys. Okey, seperti mana yang kamu nampak, yang berwarna putih adalah pemain yang akan menjadi kesebelasan utama untuk saingan Liga Super yang akan datang. Again, mungkin, dan yang berwarna kelabu adalah pemain yang akan berada di bangku simpanan dan pemain yang mungkin akan menjadi rotation untuk perlawanan Sabah FC bagi masa-masa yang akan datang. So kalau kamu nampak situ untuk bahagian hadapan kita ada 2 lagi pemain, iaitu Hazard dan juga Amri, dan untuk di bahagian sebelah kiri selain daripada Joko kita ada Kuma, Maxius dan Dirga.
Di bahagian sebelah kanan adalah Sadil dan Farhan, dan seterusnya bahagian midfield kita ada beberapa lagi pemain yang boleh berada di posisi tersebut tu Badrul, Daniel, Irfan dan juga Syahrizan, Afiq dan juga Gary. Of course kalau kita tengok di situ macam kenapa kurang ni bahagian Sadil ni, kenapa ada dua siap. Kita jangan lupa bahawa Badrul juga boleh beraksi di posisi di mana Sadil dan juga Farhan beraksi sekarang, dan tidak dilupakan juga Amri pun mampu juga untuk berada di posisi tersebut. Dan untuk bahagian defensive midfield kita boleh tengok situ Park dan juga Gary masih lagi menjadi sandaran utama untuk OKS bagi mengemudi di bahagian tersebut. Di bahagian bawah pula guys, kita boleh nampak di situ di sebelah kiri akan dikemudi oleh Daniel, dan seterusnya ada Dinesh dan juga Umaring. So macam pernah aku cakap di video sebelum ni, Umaring adalah merupakan satu utility player. Aku nampak dia boleh beraksi di kanan dan juga kiri bahagian back Sabah, dan juga aku pernah juga nampak dia beraksi di bahagian wing. Tapi daripada apa yang aku nampak, season lepas dia lebih diberikan di bahagian pertahanan sebelah kiri pasukan Sabah. Dan untuk bahagian Rizal dan bahagian kanan pula kita ada Rizal dan juga Syafri, dan seterusnya. Untuk bahagian defender kita ada 3 lagi pengganti yang boleh membuat rotation untuk Gabriel dan juga Dominic, iaitu Irfan, Rawilson dan juga of course Hanapi. Dan bahagian goalkeeper again aku letakkan Damien selaku penjaga gol utama. Kita ada Apek dan juga Ramzi. So setakat ni nampak okey, cuma kerisauan aku adalah bahagian sebelah kanan kita, di mana sekali aku cakap choices utama kita untuk winger sebelah kanan adalah Sadil dan juga Farhan, di mana choices utama kita untuk back sebelah kanan adalah Rizal dan Jafri. So sekian yang Sabah FC berkeinginan lagi untuk mengimprove squad Sabah FC bagi saingan Liga Super 2023 ni. Dua bahagian ni perlu diambil kira, dua bahagian ni perlu ditambah lagi pemain untuk mengisi kekosongan tersebut, untuk melengkapkan lagi rotation kita. Tidak perlu mengambil pemain yang berstatus bintang ataupun yang kita kenal yang sekarang berada di Liga Super sekarang, tapi at least membawa masuk pemain yang boleh kita harap untuk berada di posisi tersebut sekiranya pemain utama kita tidak dapat turun pada perlawanan tersebut lah. So okay guys, itulah dah sedikit update yang aku kongsikan dengan kamu tentang apa yang terjadi dengan pasukan Sabah FC kita sekarang. Yang the biggest news of course ialah dengan keberadaan Amri dan juga Sadil di training ground kita. Alhamdulillah, gembira aku dengar, gembira aku nampak juga yang dua-dua ni masih lagi bersama kita. Dan seterusnya adalah mengenai friendly match yang bakal berlaku. So aku harap ada mana-mana saluran yang boleh kita tengok untuk friendly match tu, at least kita boleh nampak corak permainan terbaru, cara permainan pemain terbaru untuk Sabah FC kita. Macam tak sabar lah, mau tunggu liga lama lagi guys. Dan seterusnya adalah again aku punya ramalan formation dan juga kesebelasan utama yang bakal digunakan oleh QS untuk saingan Liga Super akan datang. So sila letakkan komen kamu di ruang komentar di bawah mengenai ketiga-tiga tajuk yang aku share dengan kamu di video ni. Apa-apa pandangan kamu, aku okey, letakkan saya, kita boleh discuss di situ, tiada masalah. So kita berjumpa lagi di video yang akan datang guys. Assalamualaikum.